Ulang kaji sirah selepas menjadi Nabi sehingga hijrah. Alhamdulillah, kita dah selamat menonton video dari kerasulan Nabi sehinggalah Nabi berhijrah. Video kali ini, Abi nak buat ringkasan apa yang kita belajar dalam bahagian ketiga ini. Nabi menerima wahyu ketika berumur 40 tahun di Gua Hira. Allah menghantar Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, iaitu ayat 1-5 dari surah Al-Alaq kepada Nabi. Selepas Nabi menerima wahyu, Nabi berasa takut dan kemudian dia pulang ke rumah. Di rumah, Nabi meminta isterinya iaitu Khadijah untuk menyelimutkan Nabi. Khadijah, dia membawa Nabi bertemu dengan sepupunya iaitu Waraqah bin Naufal dan memberitahu Nabi telah dilantik menjadi rasul. Selepas itu, Nabi menerima wahyu yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah dan menyuruh orang menyembah Allah. Mula-mula, Nabi berdakwah secara rahsia kepada rakan-rakan rapat dan ahli keluarganya terlebih dahulu. Antara orang terawal yang memeluk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Selepas 3 tahun, Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Semasa Nabi berdakwah secara terbuka, Nabi dibela oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Waktu tu, Nabi ditentang berhabis-habisan oleh orang Quraisy yang diketuai oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sufyan. Orang Islam pula disiksa dan dibunuh. Contohnya, Yasir dan Sumayyah yang dibunuh, Bilal bin Rabah yang disiksa. Orang Quraisy, dia menawarkan harta, jawatan dan wanita kepada Nabi supaya Nabi berhenti berdakwah. Tapi Nabi tolak dan terus berdakwah. Selepas itu, orang Quraisy memulau semua orang Islam selama 3 tahun. Semua urusan jual beli, pergaulan dan sebagainya dihentikan. Orang Islam waktu ni betul-betul tertindas. Pada ketika Rasulullah dibuli, dihina dan dizalimi penduduk Mekah, Saidina Hamzah dan Saidina Umar memeluk Islam. Mereka betul-betul membela Nabi. Selepas itu, akibat tekanan yang terlalu kuat, orang Islam ada yang berhijrah ke Habsyah kerana di sana ada raja yang adil dan membela rakyatnya. Dalam keadaan dakwah Nabi yang tidak diterima, umat Islam ditindas. Nabi telah pun kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib dan isterinya Khadijah pada tahun yang sama. Dan tahun itu juga dikenali sebagai tahun kesedihan. Bila dakwah Nabi di Mekah tak diterima, Nabi berdakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Malangnya, di sana pun orang Taif menolak dakwah Nabi. Akibat kesedihan Nabi ini, Allah menjemput Nabi untuk melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Nabi bersolat di situ dan kemudian Nabi melalui Mi'raj, iaitu perjalanan daripada Masjidil Aqsa melepasi 7 lapisan langit dan seterusnya ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Waktu tu Nabi menerima perintah solat dari Allah secara direct dan ia berlaku pada 27 Rejab. Nabi ni dia dikurniakan pelbagai mukjizat oleh Allah. Mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran. Antara mukjizat Nabi yang lain adalah Isra' Mi'raj, mengeluarkan air daripada jari, membelah bulan dan macam-macam lagi. Walaupun orang Mekah tidak menerima Islam, tidak menerima ajaran Nabi, dakwah Nabi ini diterima oleh orang luar, iaitu daripada Yathrib. Orang Yathrib, dia mempercayai Nabi dan berjanji akan menyokong Nabi. Waktu tu, berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Nabi menghantar Mus'ab bin Umar untuk mengajar orang Islam kepada penduduk Madinah. Ramai orang memeluk Islam hasil dakwah daripada Mus'ab. Pada tahun berikutnya, makin ramai orang Madinah yang memeluk Islam. Mereka datang ke Mekah dan buat perjanjian Aqabah yang kedua dengan Nabi. Mereka menjemput Nabi berhijrah ke Madinah. Orang Islam mula berhijrah ke Madinah perlahan-lahan. Dan orang Quraisy dia cuba untuk halang Nabi daripada berhijrah. Mereka plan untuk bunuh Nabi kali ini
malangnya usaha mereka tidak berjaya. Nak tahu apa jadi kepada Nabi yang seterusnya? Kita tonton video yang seterusnya.